Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yuqarribuna ilaika ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin bika ya rabbal alamin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah kita berjumpa semula dalam pembacaan kitab Al-Muntaqa lil Imam Ibnul Jarud, dan tanpa terasa kita telah masuk ke dalam bab yang baru. Kali ini kita akan membaca babun naim anis salah wa qada'il fawaid. Okey, wa bi isnadina al-Imam Abi Muhammad Ibnul Jarud rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi qala babun naimi anis salati wa qada'il fawaid. Qala haddatsana Ali bin Khashram قال حدثنا عيسى عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا محمد بن فضيل عن بشير أبي إسماعيل عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عرسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى آذتنا الشمس فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ كل رجل برأس راحلته ثم يتنحى عن هذا المنزل ثم دعا بماء فتوضأ فسجد سجدتين ثم uqimatis salatu fasalla. Ini adalah dua hadis yang terkandung di dalam bab an-naim anis salah wa qada'il fawaid. Kita akan bincang pada hari ini berkenaan dengan hukum mengqadha salat. Hukum mengqadha salat. Hadis yang pertama daripada Ali bin Khashram, qala haddatsana Ali bin Khashram, Imam Al-Hafiz, kita pernah lalui sebelum ni. Qala haddatsana Isa bin Yunus Al-Yarbu'i, seorang ulama, seorang perawi siqah hafiz, an Sa'id ibn Abi Arubah, beliau adalah murid kanan Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, orang yang paling hafal dan paling menguasai hadis-hadis Qatadah, juga imam siqah, bahkan min awsaq ashab Qatadah. Dan sekarang dia meriwayatkan daripada gurunya yang paling rapat, yaitu Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, seorang perawi siqah daripada Al-Basrah masyhur, an Anas ibn Malik, daripada Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini tak ada khilaf berkenaan dengan kesahihan hadis ni. Dan kalau kita rujuk kepada Sahih Bukhari dan Muslim, hadis ini terdapat juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim, disahihkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nama an salatin aw nasiyaha, siapa yang tidur daripada solat, maksudnya tertidur sehingga terlepas solat. Siapa yang tertidur sehingga terlepas solat, au nasiyaha, atau terlupa melakukan solat, fakaffaratuha an yusalliyaha, maka kafarahnya, bagaimana cara untuk menutupi kekurangan tersebut. Ini adalah satu kesalahan kan, jadi kafarahnya adalah kafarah untuk menutupi kesalahan tersebut adalah an yusalliyaha idza dzakaraha, yaitu dia kena salat ketika ingat. Jadi kalau dia tidur terlepas salat, maka cara menutupi kesalahan tersebut adalah terus salat ketika bangun, ya kan? Kalau lupa, maka cara menutupi kafarahnya adalah dengan terus salat apabila ingat. Jadi kalau lupa, terus salat ketika ingat. Nah, Nabi tak sebutkan kalau tidur macam mana, padahal tidur sudah disebutkan kan di awal, man nama an salatin aw nasiyaha, tapi Nabi hanya sebutkan an yusalliyaha idza dzakaraha. Jadi salat ketika ingat, seolah-olah hanya dikaitkan dengan lupa saja.
Tapi dari segi kandungan kita boleh faham bahawa yang Nabi maksudkan adalah Nabi hanya menyebutkan solat ketika ingat itu untuk orang lupa. Untuk orang yang tidur macam mana? Solat ketika bangunlah. Kalau dah bangun maka terus solat. Ini bermaksud secara umumnya adalah hadis ini menyuruh kita untuk bersegera di dalam melakukan solat yang kita tinggalkan akibat tertidur ataupun akibat terlupa. Betul tak? Ini falyusalliha idza ayyusalliha idza dzakaraha, maknanya adalah bersegera untuk melakukan qada solat tersebut. Baik, sebelum kita bincang lebih lanjut berkenaan dengan kandungan hadis ini, kita akan perlu bertanya kepada satu perkara asas. Ya, soalan, adakah istilah qada salat? Ada tak istilah qada salat? Adakah kita memang disuruh untuk melakukan qada salat? Ataukah tak ada istilah qada salat? Nah, berkenaan dengan perkara ini, kita kena clear satu perkara. Pertama, berkenaan dengan orang yang meninggalkan salat atau qada salat karena uzur, berbeza dengan orang yang mengqada salat karena tiada uzur. Jadi, apa sebab seseorang itu meninggalkan solat? Ini yang menentukan hukum qada solat tersebut. Sekiranya seseorang meninggalkan solat karena uzur, dan karena uzur itulah yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu lupa ataupun tertidur. Lupa, tertidur, ini adalah satu perkara yang di luar kuasa manusia untuk menghindarinya, kan. Orang tertidur, kecuali dia sengaja dan nak masuk waktu, dia sengaja tidur misalkan sehingga terlepas, atau sudah masuk waktu tak solat, dia terus tertidur dan dia yakin padahal bahawa kalau dia tidur dia akan terlepas waktu, maka tentulah berdosa. Tapi kalau tak, dia tertidur kemudian terlepas waktu solat, maka dikira sebagai uzur. Begitu juga kalau lupa, manusia kan, manusia lupa. Justru kalau dia terlupa dan meninggalkan solat, maknanya dia ada meninggalkan solat dengan uzur. Orang yang seperti ini, orang yang meninggalkan solat dengan uzur seperti ini, maka ijma' ulama mengatakan dia wajib qada. Ijma' ulama bahawa dia wajib qada. Perkara ini disebutkan oleh Imam Ibn Rushd dalam kitab Bidayatul Mujtahid. Beliau mengatakan ittafaqal muslimun ala annahu yajibu 'alan nasi wan naim. Kaum muslimin semua sepakat bahawa qada solat wajib ke atas orang yang meninggalkan solat akibat lupa dan akibat tidur. Ini ittifaq, ijma' para ulama sepakat, tak ada khilaf dalam perkara ini. Bagaimanapun, waqtalafu fil 'amidi wal mughma alaih. Ada khilaf berkenaan dengan orang meninggalkan solat karena sengaja. Kalau orang yang meninggalkan solat dengan sengaja, adakah wajib qada juga? Ya kan? Ya, kalau uzur, tidur atau lupa, jelas hadisnya. Nabi SAW menyuruh dia untuk segera melakukan solat, qada. Akan tapi, orang yang meninggalkan solat dengan sengaja macam mana? Dan ini yang berlaku banyak pada hari ini, kan? Menjadi perbincangan pada hari ini juga, bagaimana orang yang meninggalkan solat dengan sengaja, adakah dia wajib qada juga ataukah tidak? Kata Ibn Rushd, ada khilaf dalam perkara ini. Tapi khilaf dia, tuan-tuan, sebenarnya adalah khilaf antara jumhur ulama daripada kalangan 4 mazhab, semua sepakat wajib qada. Yang tak setuju adalah daripada kalangan Zahiriyah. Kalangan Zahiriyah iaitu Ibn Hazm mengatakan tak wajib qada bagi orang yang sengaja. Sengaja ni berbeza dengan lupa ataupun tertidur. Jadi dia tak wajib qada bagi orang yang sengaja. Dan pandangan Ibn Hazm juga kemudian dipersetujui oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah berpandangan macam Ibn Hazm dan membela pandangan tersebut, menyalahi jumhur. Kemudian pandangan Ibn Taymiyah ini diambil oleh ramai ulama-ulama belakangan, seperti Asy-Syaukani dalam Nailul Awtar. Kemudian juga siapa lagi? Syaukani dalam Nailul Awtar, dan tentu saja Ibn Qayyim. Lalu sebelum Ibn Taymiyah ada lagi Al-Muqbili. Al-Muqbili, seorang reformis dari Yaman pun berpandangan macam tu.
Bahkan Al-Muqbili mengatakan inna babal qada rukiba ala asasin laisa fihi kitabullah wala sunnah. Beliau mengatakan bab qada, mengulang qada solat bagi orang yang bersengaja ni tak ada dalil daripada Al-Quran dan Sunnah. Ya, yang ada adalah qiyas sahaja, dan itu adalah pandangan-pandangan ulama saja. Tak ada dalil Quran yang menyuruh orang yang sengaja tinggalkan solat qada semula, ataupun tak ada dalil sunnah hadis yang mengatakan qada solat bagi orang yang sengaja. Dan pandangan ini disokong oleh antaranya juga oleh Imam Ibn Taymiyah dalam perkara ini, dan kesimpulannya adalah beliau berpandangan tak ada dalil yang menyuruh kita apalagi mewajibkan orang yang meninggalkan secara sengaja solat untuk mengqada solatnya. Sebaliknya, orang yang melakukan perkara ini adalah dosa besar, dan kemudian tak ada cara lain melainkan taubat saja. Dan pandangan ini juga disokong oleh Syekh Ibn Baz dan ulama salafiyah pada hari ini. Padahal sekali lagi jumhur dari kalangan 4 mazhab semua sepakat wajib qada bagi orang yang sengaja meninggalkan salat ataupun tak sengaja atau uzur dalam meninggalkan salat. Imam Ibn Rushd dalam Bidayatul Mujtahid bagus dia ringkaskan apa sebab khilaf ni. Beliau mengatakan sebabnya adalah kembali kepada 2 perkara. Sama ada kita terima qiyas ataupun tak terima qiyas. Itu yang pertama. Jadi Ibn Hazm jelas dia tak terima qiyas. Sedangkan jumhur terima qiyas. Ini salah satu sebabnya kenapa mereka khilaf dalam perkara ini. Jumhur ulama berpandangan sebagaimana orang yang meninggalkan solat karena lupa dan tidur pun wajib qada, begitu juga orang yang meninggalkan solat dengan sengaja, iaitu dikias antara orang yang meninggalkan solat dengan lupa dengan yang sengaja. Jadi dua-dua dikias. Bagi orang yang mengamalkan kias tak ada isu berkenaan dengan perkara ini. Ibn Hazm tak mengamalkan kias, justru dia reject perkara ini, dia tak terima kias. Yang kedua, kata Ibn Rushd, sebabnya adalah kalaupun kita terima kias, kita berbeza pandangan dalam menentukan apa sebenarnya ilah yang boleh dikias dalam perkara ini. Justru kalau orang yang tengah lupa dan uzur, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan qada baginya? Apa ilahnya? Bagi jumhur, ilahnya adalah karena taksir, betul tak? Karena dia telah melakukan kelalaian walaupun tidak sengaja. Justru jumhur mengatakan melakukan kelalaian dengan tidak sengaja pun wajib qada, apalagi yang sengaja. Jadi min babil aula. Min babil aula orang yang sengaja. Kalau orang yang meninggalkan solat dengan uzur, lupa pun, yang tak berdosa tu wajib qada, apalagi orang yang meninggalkannya dengan sengaja. Justru dia kena wajib juga. Sebab solat ni bagi kalangan jumhur dia adalah satu bebanan dan dia satu hutang. Apabila orang yang tak berdosa pun wajib bayar hutang, apalagi orang yang sengaja tak nak bayar hutang, betul tak? Bagaimana kita lakukan perkara-perkara harian juga macam tu. Hutang ni wajib dibayar walaupun orang lupa ke atau apalagi ingat. Jadi kalau Ustaz Nizam pinjam duit ke ana, dia terlupa nak bayar, maknanya wajib bayar juga tak? Wajib. Bagaimana kalau saya tak lupa, sengaja je tak nak bayar? Lagi wajib, betul tak? Lagi wajib. Kenapa? Sebab you sengaja dalam perkara ini. Ini menurut jumhur. Dan menurut kalangan yang tidak menerima qada, mereka berpandangan macam ni. Qada ni, kenapa orang yang lupa dan tidur diwajibkan qada adalah bukan karena aspek bebanan tu, tapi karena aspek peluang. Karena aspek peluang. Maknanya orang ni nak solat, tapi dia terlupa. Dia terlupa. Dia lalu bersedih, rasa macam Allah terlepas solat pula, hilanglah kesempatan saya untuk dapat pahala, hilang kesempatan saya untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah. Peluang qada diberikan untuk memberikan mereka peluang. Jadi qada ni bukan satu hutang yang wajib dibayar, tapi adalah peluang untuk mereka mendapatkan semula perkara yang mereka telah lepaskan.
So, bagi mereka, qada dengan demikian adalah peluang yang Allah bagi kepada orang yang meninggalkan solat karena uzur. Dan peluang ini tidak diberikan kepada orang yang meninggalkan solat dengan sengaja. Kenapa? Sebab mereka sendiri yang melepaskan peluang tu. Betul tak? Sebab solat, jadi menurut perspektif kalangan ni, kalangan yang tiada qada ni, mereka mengatakan solat ni peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia bukan bebanan. Jadi perspektifnya berbeza kan. Kalangan pertama melihatnya adalah sebagai hutang, kalangan yang kedua melihat ini sebagai peluang. Justru kalau melihat dia sebagai peluang, maknanya orang yang lupa diberikan peluang kedua. Tapi kalau orang yang sengaja tidak melakukan salat, tak ada peluang untuk mereka. Kenapa? Sebab mereka sendiri yang melepaskan peluang tersebut. Betul tak? Ini perspektif dua sebab, kata Ibn Rushd, yang menyebabkan perbezaan pandangan dalam perkara ini. Dan untuk makluman tuan-tuan, saya pernah ingat dulu perbahasan Imam Izzuddin bin Abdul Salam dalam perkara ini macam tu juga. Jadi beliau membezakan, dalam kitab Al-Qawaidul Kubra, yang bincang tentang maslahat dan mafsadah, ya. Pernah saya baca juga semasa di Syria dulu, dan tapi balik-balik lagi belum sempat tengok berapa dalam muka surat asal dia. Beliau antara lain mengatakan bahawa khilaf dalam menentukan sama ada solat ini privilege dan peluang ataukah dia hutang. Ini yang menyebabkan ada khilaf dalam menentukan sama ada qada bagi orang yang sengaja meninggalkan solat adalah satu kewajipan ataupun tidak. Itu dari segi kias. Dari segi kias, ya. Jadi dua kalangan ini berbeza pandangan. Akan tapi, jadi secara jumhur, jadi seolah-olah jumhur yang dilihat di sini adalah jumhur menerima kias atau tak, dan bagaimana mereka menentukan ilah dalam perkara ini untuk mengkias perkara tersebut. Dan sekali lagi jumhur berpandangan adalah ini dalilul khitab. Dalilul khitab itulah pandangan yang paling banyak dan paling sering disebutkan. Kalau Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari pun apabila menjelaskan manhaj pandangan jumhur, dan beliau berpegang dengan jumhur dalam perkara ini, iaitu ini dalilul khitab. Man nama an salatin au nasiyaha, maknanya adalah isyarat daripada Nabi SAW. Orang yang lupa ataupun tertidur pun wajib qada, min babil aula, lebih utama lagi orang yang sengaja. Dan kalau kita merujuk dalam perbahasan usul, kita akan tengok adakah dalilul khitab dikira qiyas ataupun bukan qiyas. Dalilul khitab dikira qiyas ataupun bukan qiyas. Atau macam sebab ada perbincangan sebutkan tentang perkara ni. Jadi dalil khitab adakah qiyas atau bukan qiyas? Kalaupun qiyas, dia sepatutnya diterima secara ijma'. Kalaupun kita sebut dia sebagai qiyas, maka dia adalah diterima secara ijma', termasuk Ibn Hazm yang menafikan qiyas. Kenapa? Dalil khitab ni diterima semua ulama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fala taqul lahuma uff. Betul tak? Jangan kata kepada ibu bapa uff. Semua ulama sepakat bahawa memukul ibu bapa haram dengan dalil ini. Betul tak? Ada tak ulama mengatakan pukul ibu bapa halal? Tak ada dalil dalam Al-Quran melarang kita untuk pukul ibu bapa. Tak ada. Ulama semua sepakat pukul ibu bapa haram. Kenapa? Sebab Allah mengatakan wala taqul lahuma uff. Jangan cakap uff. Bagaimana penerimaannya adalah kalaupun uff haram, apalagi pukul. Betul tak? Kalaupun uff haram, apalagi pukul, itu namanya dalilul khitab. Dan dalilul khitab ini diterima oleh semua orang, termasuk kalangan yang menafikan qiyas. Nah, justru sepatutnya dalam perkara ini kita bawa justru dalil jumhur dalam perkara ini adalah ini dalil khitab. You yang tak terima qiyas pun sepatutnya terima dalam perkara ini. Sebab sekali lagi adalah Nabi bagi isyarat lupa dan tidur untuk perkara yang lebih lebih berat daripada itu, dan dia adalah kitab yang disepakati. Itu dari kalau kita bincang berkenaan dengan
Qiyaslah. Ini menunjukkan kuatnya dalil jumhur. Berbeza dengan kalangan sekarang seolah-olah mengatakan dalil jumhur tak ada dalil sama sekali. Bagi anak-anak pun pelik sekali. Macam mana tak ada dalil? Jumhur, man. Ini kita we are talking about jumhur ni. Berkenaan dengan majority. Tapi tak ada dalil. Anda rasa tak masuk akal. Nah, itu dari perspektif jumhur yang mengatakan wajib mengurang qada solat bagi orang yang meninggalkan solat dengan sengaja. Pertama, ini dalil khitab. Dalil khitab sepatutnya diterima oleh semua orang, termasuk orang yang meninggalkan qiyas itu sendiri. Sila rujuk perbahasan berkenaan dengan Ibn Hazm. Adakah dia menolak qiyas secara mutlak ataukah dia menolak qiyas khafi saja tapi terima qiyas jali? Dan kalau dia terima qiyas jali, dalil khitab adalah termasuk qiyas jali. Qiyas jali yang wajib diterima, yang mesti diterima, dan ijma' semua ulama bahawa dalil khitab adalah mesti diterima. That's why ini dalil pertama yang kuat dari kalangan jumhur mewajibkan qada bagi orang yang sengaja. Dalil yang berikutnya, anda pun terfikir semalam, apabila berbincang, Imam Bukhari berbincang berkenaan dengan hadis baginda Nabi SAW meninggalkan solat asar ketika perang Khandaq. Betul tak? Dalam hadis riwayat Imam Bukhari daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, Jabir menceritakan bagaimana Nabi terlepas salat Jumat, salat asar, ya kan? Mala Allahu kuburahum nara laqad syaghaluna an salatil asr, kata Nabi. Kami terlepas salat asar karena mereka tersibukkan dengan peperangan. Lalu kemudian Nabi salat asar ba'dal ghurub, selepas terbenam matahari. Jadi selepas Nabi terbenam matahari, maknanya waktu salat dah lepas lah. Tapi Nabi salat selepas terbenam matahari, lepas tu salat maghrib. Nah, Imam Ibn Hajar membawakan satu perbahasan. Apa sebab Nabi meninggalkan solat asar pada hari itu? Adakah lupa? Kata Ibn Hajar, tak. Bukan karena sebab lupa. Akan tapi karena sebab sengaja. Kata Ibn Hajar, sengaja. Ini adalah pandangan yang akrab. Nabi meninggalkan solat asar ketika perang Khandaq karena sengaja. Yakni karena Nabi ingat, bukan Nabi tak ingat ni solat asar mesti dilakukan. Tak, Nabi ingat. Akan tapi Nabi sengaja takhir atau tinggalkan solat tersebut karena menghadapi musuh yang tengah menyerang pada masa itu. Justru kata Imam Ibn Hajar, sebabnya paling paling dekat, lebih besar kemungkinan adalah Nabi meninggalkan solat asar dengan sengaja pada hari tersebut. Lalu Nabi solat selepas ghurub. Ya tak? Lalu Nabi solat lepas ghurub. Ini menunjukkan apa? Nabi qada solat yang ditinggalkan dengan sengaja. Betul tak? Nabi qada solat yang ditinggalkan dengan sengaja. Justru ini menjadi dalil bahawa orang yang meninggalkan solat dengan sengaja wajib qada juga seperti mana yang ditunjukkan oleh perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ana ambil rumusan ketika baca hadis Ibn Hajar, hadis Bukhari tadi. Akan tapi selepas anda rujuk kitab Tamhid Imam Ibn Abdul Bar, ternyata beliau jelaskan secara sarih perkara tu. Masya Allah. Wali macam tu Ustaz Nizam. Gurau lah. Jadi apabila anda rujuk kitab Tamhid, Masya Allah anda jumpa ucapan Ibn Abdul Bar yang pertama menetapkan pandangan jumhur yang mengatakan wajib qada bagi orang yang sengaja meninggalkan salat karena ini dalil khitab. Karena dalil khitab tadi yang pertama. Yang kedua, beliau menyebutkan waqad qadaha alaihi salatu wassalam ba'da khuruji waqtiha yaumal khandaq min ghairi nisyan wala naum. Ini ucapan Ibn Abdul Bar. Masya Allah. Beliau mengatakan waqad qadaha alaihi salatu wassalam ba'da khuruji waqtiha yaumal khandaq min ghairi nisyanin wala naum illa annahu syughila anha. Maknanya baginda mengqadha salat pada yaumul khandaq ni min ghairi nisyan wala naum, bukan karena tidur dan bukan karena lupa. Lakin karena tersibukkan daripadanya. Maknanya menurut Ibn Hajar, Ibn Abdul Bar, ini bukan karena tidur dan lupa sebagaimana dalam hadis, tapi karena tersibukkan oleh perkara peperangan sehingga
meninggalkan solat tersebut dengan sengaja, Nabi qadha. Ini menjadi dua dalil bagi Ibn Abdul Bar kenapa wajib qadha bagi orang yang meninggalkan solat dengan sengaja. Alhamdulillah. Itu dia perbahasan yang pertama berkenaan dengan qadha salat. Kita bezakan menurut jumhur tak ada beza antara meninggalkan salat dengan sebab lupa ataupun tidur dengan yang meninggalkannya secara sengaja. Wajib qadha dua-dua perkara ni. Jadi wajib melakukan qadha bagi perkara ini. Sedangkan pandangan yang mengatakan tak wajib qadha bagi yang sengaja adalah pandangan yang segelintir ulama yang saya tak kata salah lah, akan tapi dia menyalahi pandangan yang lebih ramai dan pandangan yang lebih kuat. Berikutnya adalah menjadi perbincangan sama ada qadha ni wajib tertib atau tak tertib. Ini juga menjadi perbincangan para ulama. Kalau seseorang meninggalkan zuhur dengan asar, lalu dia nak mengqadha zuhur dengan asar, adakah dia wajib qadha di tertib, zuhur dulu baru asar, ataukah tak wajib tertib? Begitu juga kalau misalnya kita tadi subuh terlepas misalkan. Subuh terlepas, lalu masuk waktu zuhur. Kita nak salat zuhur teringat, saya belum salat subuh lah. Kalau kita katakan wajib tertib, maknanya tak boleh zuhur dulu kita salat. Wajib salat subuh dulu kita buat. Baru kemudian zuhur. Itu kalau kita katakan wajib tertib. Akan tapi kalau kita katakan tak wajib tertib, kita boleh buat zuhur dulu, selepas tu kita qadha subuh. Itu bagi orang kalangan yang tidak mewajibkan tertib. Nah, jumhur ulama berpandangan bahawa wajib tertib. Ini kebanyakan ulama berpandangan qadha wajib tertib. Bermakna macam tadi. Siapa yang masuk waktu zuhur, lalu kemudian teringat belum melakukan waktu subuh, tak boleh salat zuhur dulu. Dia kena selesaikan hutang dia, baru laksanakan salat zuhur. Ini pandangan Imam Malik. Imam Malik mengatakan bahawa wajib tertib apabila solat yang ditinggalkan tidak lebih 5 waktu. Jadi kalau kita tinggal subuh, zuhur, asar, maghrib, isya misalkan, lalu kita teringat baru nak buat sekarang, dan waktu pun panjang, misalkan waktu zuhur kita baru teringat tinggalkan solat semalam tu sehari penuh. Maknanya waktu pun panjang, masih ada masa untuk kita buat semua, maka wajib kita laksanakan zuhur, asar, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya yang qadha yang semalam, baru kita laksanakan zuhur hari itu. Ini kalau waktu panjang. Bagaimana kalau waktunya ringkas? Kita hanya cukup untuk satu solat saja. Ini tak wajiblah kita tertib, kata Imam Malik. Jadi kita kena dahulukan solat waktu itu. Solat zuhur kita laksanakan pada hari itu, pada waktu itu, kemudian kita cari masa lain untuk mengqadha solat semalam tu. Begitu juga kalau hutang kita lebih daripada 5 waktu. Terlalu banyak misalkan kita tinggal solat 1 minggu semua, itu dah tak wajib tertib lagi lah. Sebab terlalu banyak, lebih daripada 5 waktu. Itu pandangan Imam Malik. Imam Abu Hanifah dan Imam As-Sawri pun cakap macam tu juga. Wajib tertib dengan syarat waktu panjang untuk kita buat. Justru kita kena dahulukan qadha dulu, baru melaksanakan solat fardu yang menjadi kewajipan kita pada saat itu. Imam Syafi'i bagaimanapun berpandangan tak ada kewajiban tertib. Tapi sunat tertib lil khuruj minal khilaf. Khurujan minal khilaf. Ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu'. Ini adalah pandangan mazhab Syafi'i, iaitu kita tak wajib tertib tapi sunat tertib, khurujan minal khilaf. Itu yang muqaddimah kita lah berkenaan dengan perbahasan qadha ni. Okey, kita masuk ke dalam analisis matan hadis kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man nama an salatin aw nasiyaha fakaffaratuha an yusalliyaha idza dzakaraha. Tadi kita telah sebutkan bahawa kalimat an yusalliyaha idza dzakaraha dia adalah isyarat untuk segera
segera melaksanakan qada. Jangan tunda-tunda, betul tak? Dan ini menjadi pandangan mazhab Syafi'i dan jumhur. Mereka berpandangan bahawa qada memang kena bersegera bagi orang yang ada uzur. Sebab hadis ini bincang berkenaan dengan ada uzur kan? Iaitu man nama an salatin aw nasiyaha, maknanya orang yang ada uzur karena lupa ataupun tertidur, fal yusalliha idza dzakaraha, dia kena solat ketika ingat, maksudnya bersegera. Dan ini tak ada khilaf di kalangan ulama mazhab Asy-Syafi'i yang berpandangan seperti itu. Mereka kata Imam An-Nawawi macam beliau sebutkan bahawa ini menunjukkan kita ada faur bagi orang yang meninggalkan solat secara faur qada bagi orang yang meninggalkan solat dengan uzur. Bagaimana kalau tanpa uzur, iaitu meninggalkan solat dengan sengaja? Adakah alal faur juga ataukah tidak? Alal faur juga ataukah tidak? Para ulama mazhab Syafi'i mengatakan ya, sebaiknya alal faur juga. Tapi kalau nak ditarakhi, ditunda-tunda pun tidak mengapa. Nanti dalilnya adalah hadis yang berikutnya, tuan-tuan. Hadis yang berikutnya nanti menjadi dalil bahawa boleh sebenarnya tidak alal faur. Kita baca hadis berikutnya lah kalau begitu. Nabi SAW apa namanya, diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, Sayyidah Abu Hurairah, arrasana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Arrasana maknanya adalah kami menginap, tidur di tengah jalan di waktu malam. Ini adalah ketika baru balik daripada peperangan. Arrasa maknanya adalah tinggal dan tidur di tengah jalan. Jadi dalam satu perjalanan kita singgah di tempat tersebut lalu tidur rehat. Itu namanya arras. Falam nastaiqidh hatta adatna syams. Tiba-tiba kami pun tidur terlalu nyenyak sehingga tak bangun melainkan selepas matahari menyengat kami. Maknanya matahari dah tinggi dah tu. Terlalu penat sangat dalam perjalanan tersebut sehingga tak terbangun untuk solat subuh. Sehingga matahari panas menyengat para sahabat baru mereka terbangun. Apa yang Nabi lakukan adalah faqala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam liya'khudh kullu rajulin bi ra'si rahilatih. Kata Nabi, setiap orang sekarang ni segera naiki kendaraannya. Jadi ambil kepala kendaraan, maksudnya adalah kita bersegera, kita nak berangkat. Maksudnya kita nak tinggalkan tempat ni. Summa yatanahha an hadal manzil. Kemudian mari kita sama-sama tinggalkan tempat ni. Ya, perintah Nabi untuk naik kendaraan lalu tinggalkan tempat padahal belum solat subuh, seolah-olah menyalahi hadis yang pertama kan. Hadis pertama mengatakan fal yusalliha idza dzakaraha. Hendaklah solat ketika ingat. Untuk orang yang tidur, solat ketika dah bangun. Kalau kita mengatakan, jadi hadis ini yang pertama seolah-olah menunjukkan alal faur. Hadis yang kedua menunjukkan alat tarakhi. Betul tak? Nah, ini yang kemudian para ulama berpandangan apa? Ini menunjukkan bahawa hadis yang pertama ditafsirkan dengan perbuatan Nabi dengan hadis yang kedua. Alal faur dalam hadis pertama maknanya adalah istihbab, sunat segera. Sunat segera kalau kita nak qada solat. Akan tapi kalau kita nak tunda-tunda pun dibolehkan. Sebagaimana yang Nabi buat tadi. Jadi terbangun daripada tidur lalu tengok kita belum solat subuh, kata Nabi, berangkat dulu, tinggalkan tempat ni. Maknanya dibenarkan untuk tidak bersegera solat. Betul tak? Kita boleh untuk tinggalkan tempat tersebut, kemudian mengqada pada masa berikutnya. Mazhab Hanafi, dia punya analisis macam ni. Kenapa Nabi tak segera solat pada saat itu adalah karena pada saat Nabi terbangun dan para sahabat terbangun, waktu itu adalah waktu yang diharamkan solat. Betul tak? Waktu yang diharamkan solat itu bila? Selepas subuh hingga matahari betul-betul
terbit, betul tak? Matahari betul-betul terbit dengan sempurna. Itu adalah antara dua waktu itu adalah waktu yang diharamkan salat. Menurut ulama Hanafiyah mengatakan Nabi tinggalkan solat tempat tersebut dan tidak segera melakukan solat qadha adalah karena waktu itu waktu yang diharamkan salat. Justru menurut mazhab Hanafi yang muktamad adalah qadha tetap haram pada waktu-waktu yang diharamkan salat. Jadi qadha salat adalah haram pada waktu-waktu yang diharamkan salat. Misalkan lepas subuh haram qadha salat, lepas asar haram qadha salat, ya tak? Itu adalah waktu yang diharamkan salat. Ada 5 waktu. Kita kalau tak salah telah sebutkan perkara itu. Ada 5 waktu yang diharamkan salat. Nah, kata mazhab Hanafi ini menjadi dalil bahwa tak boleh qadha salat pada waktu-waktu yang diharamkan salat. Jumhur ulama, 3 mazhab yang lain tak setuju dengan mazhab Hanafi. Mereka mengatakan boleh qadha salat pada waktu-waktu yang diharamkan salat. Boleh qadha salat pada waktu-waktu yang diharamkan salat. So, selepas subuh kita boleh qadha, lepas asar pun kita boleh qadha. Lalu bagaimana hadis ni? Mereka katakan tengoklah. Hadis ni mengatakan hatta azatna syams, sampai kami merasa sakit atau terganggu dengan panasnya matahari. Sakit dengan terik panas tu bukan matahari belum terbit. Betul tak? Itu matahari udah tinggi dah tu. Paling kurang pun masuk waktu duha, betul tak? Masuk waktu duha itulah panas. Maknanya Nabi terbangun bukan pada waktu solat yang diharamkan, tapi waktu solat waktu itu sudah halal untuk solat. Tapi Nabi segera juga menyuruh para sahabat untuk meninggalkan tempat itu dan tidak bersegera melakukan qadha untuk menunjukkan bahawa boleh tarahi dalam qadha. Dan ini adalah pandangan jumhur yang lebih kuat dan selari dengan pelbagai hadis-hadis yang lain. Sekejap ya, bateri saya sampai habis. Apa namanya? Okey, itu adalah pandangan jumhur dan bagi saya pandangan jumhur yang lebih kuat dalam perkara ini lebih selari dengan pelbagai riwayat-riwayat hadis yang menunjukkan perkara tersebut. Bahkan dalam hadis yang lain pun Nabi jelas mengatakan bahawa sebab Nabi meninggalkan tempat tersebut adalah sebab tempat itu ada syaitan, betul tak? Sebab tempat ni ada syaitan. Justru Nabi tidak suka melakukan solat dan menetap di tempat-tempat yang pernah berlaku apa nama istilah kita lah satu kesalahan atau maksiat macam meninggalkan solat walaupun karena tertidur ataupun karena uzur. Nah, tuan-tuan, kemudian hadis ini mengatakan apa? Summa da'a bima'in fatawadda. Jadi selepas berjalan beberapa lama meninggalkan tempat tersebut, Nabi kemudian stay di satu tempat. Selepas tu Nabi minta agar diambilkan air. Lalu Nabi berwudu, betul tak? Nabi berwudu. Fasajada sajdatain. Selepas tu Nabi melakukan 2 rakaat. Rakaat apa ni? Ini 2 rakaat sebelum melakukan solat qadha subuh. Betul tak? Sebab Nabi mengatakan summa uqimatis salah fasalla. Kemudian iqamah lalu solat. Jadi apa ya 2 rakaat yang Nabi lakukan ni sebelum melakukan qadha subuh? Dia adalah 2 rakaat fajar. Betul tak? 2 rakaat fajar. 2 rakaat. Jadi yang Nabi lakukan, solat 2 rakaat fajar, 2 rakaat. Selepas tu iqamah. Selepas tu solat subuh qadha. Dan ini menunjukkan apa tuan-tuan? Ada 2 perkara yang menarik di sini. Apabila Nabi melakukan 2 rakaat subuh ni, 2 rakaat qabliyah subuh menunjukkan pertama, sunat mengqadha solat sunat yang ditinggalkan. Betul tak? Maknanya solat nawafil yang kita tinggalkan, sunat untuk kita qadha. Jadi bukan sekedar solat fardu saja. Diwajibkan, kalau solat fardu tentulah wajib qadha. Solat sunat pun sunat diqadhakan. Nah ini jadi dalil bahawa Nabi melakukan 2 rakaat fajar
yang Nabi tinggalkan pada hari tersebut, justru kita pun dibenarkan untuk mengqadha salat-salat sunat yang lain. Tentulah yang dimaksudkan di sini adalah salat-salat sunat yang tidak terikat kepada sebab-sebab tertentu. Contoh, kalau salat kusuf, misalkan gerhana matahari sudah terlepas masanya, sudah tak ada qadha lagi lah. Akan tapi salat rawatib boleh kita qadha, salat apalagi tahajud boleh kita qadha, dan salat-salat sunat yang lain. Nah, ini menjadi dalil bagi keharusan atau istihbab qadha salat sunat yang ditinggalkan. Yang kedua, Nabi SAW melakukan 2 rakaat sunat qadha sebelum melakukan solat fardu subuh. Boleh tak kita jadikan dia sebagai dalil harus melakukan solat sunat walaupun kita ada kewajipan membayar qadha fardu? Ini selalu sering ditanya orang, berkali-kali Anda ditanya, "Ustaz, boleh tak saya buat sunat, solat sunat, padahal saya ada kewajipan solat fardu yang belum saya qadha. Boleh tak saya solat sunat, tahajud ke, qiyam ke, atau duha dan lain. Boleh ke tak boleh?" Nampaklah, entahlah tuan-tuan nanti asatizah tengok betul tak istinbat anak. Bagi anak adalah ini menjadi dalil boleh melakukan solat sunat walaupun kita ada kewajipan qadha solat fardu, betul tak? Sebab Nabi melakukan 2 rakaat fajar sebelum Nabi melakukan solat subuh qadha. Betul tak? Ini menjadi dalil bagi perkara tersebut, wallahu a'lam. Dan ana pun kalau ditanya perkara ini selalu katakan boleh melakukan solat sunat bagi orang yang ada kewajipan untuk melakukan qadha, selagi mana dia tidak melalaikan kita daripada kewajipan yang lebih wajib, melakukan perkara yang lebih wajib, yaitu kalau disuruh pandangan mana lebih baik, solat sunat ke atau qadha, tentulah qadha yang wajib, betul tak? Akan tapi bukan bermakna tak boleh kita melakukan solat sunat selagi mana kita ada kewajipan bayar qadha. Boleh, silakan buat perkara tersebut. Kemudian hadis mengatakan summa uqimatis shalah fasalla, kemudian dilaungkan iqamah. Ini juga menjadi dalil sunat iqamah untuk salat qadha berjamaah. Pertama, salat qadha berjamaah dibenarkan, bahkan kata Imam Nawawi disunatkan bagi orang yang meninggalkan salat qadha sama-sama nih. Misalkan kita dalam satu perjalanan lalu satu kumpulan nih tertinggal salat, maka disunatkan untuk mengqadha secara berjamaah. Tak mesti kita seorang-seorang untuk salat. Ya tak, boleh kita qadha secara berjamaah. Tapi tak payahlah kita buat di masjid, kita azan sama-sama, panggil semua orang buat qadha berjamaah. Jom, siapa yang telah meninggalkan solat fardu, kita buat qadha berjamaah pada hari ini, buat program, buat poster, imamnya Ustaz Muhaimin misalkan. Anda rasa tak perlulah itu. Itu adalah perkara yang sepatutnya ditutup qadha kan. Sepatutnya qadha ni ditutup. Jangan sampai orang nampak, awak tinggalkan solat pula. Ini malah dibuat poster dan diwawakan. Orang zaman sekarang sering buat perkara yang pelik-pelik kan. Kalaupun kita benarkan qadha secara berjamaah, tapi janganlah diwawakan macam tu. Ini adalah berlaku untuk satu perjalanan macam Nabi kan, satu kumpulan yang pergi sama-sama lalu tinggalkan solat kerana uzur sama-sama, maka qadha secara sama-sama. Nah, bagi orang yang melakukan qadha secara berjamaah, adakah disunatkan azan dan iqamah? Ya, dalil hadis ini menunjukkan ada iqamah, betul tak? Ada iqamah. Sebab selepas itu Nabi suruh orang iqamah lalu salat bersama-sama. Adakah azan juga? Ya, sebagaimana iqamah disunatkan, ditunjukkan di sini, dalam riwayat lain ada azan juga. Ada azan, lalu dilaungkan azan, lepas itu dilaungkan iqamah, lalu sama-sama melakukan salat qadha berjamaah. Okey, saya rasa itu saja perbincangan yang ingin saya share pada pagi hari ini. Dan insya-Allah kita akan lanjutkan nanti dalam bab yang baru, iaitu bab as-sahur.
Saya bagi peluang bagi rekan-rekan sekalian yang nak tambah atau ajukan soalan, silakan.